Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Nur Hadizah binti Zainuddin. Memegang kad matrik KID 200604121. Diploma Pendidikan Islam Semester 2. Alhamdulillah, video kali ini saya dan rakan saya Wana Azila binti Wan Yusof, KID 200604129. Saya dari Diploma Pendidikan Islam Semester 2 dari kelas 1. telah melaksanakan tugasan video bagi subjek Undang-Undang Keluarga Islam. Di dalam video ini kami telah memilih tajuk poligami. Saya seorang yang berpegang watak sebagai Ustazah Azila dalam scene yang pertama dan juga berpegang watak sebagai Wan dalam scene yang kedua. Baiklah, saya harap video kami ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua yang masih berselaru tentang persoalan-persoalan yang berada di minda anda yang berkaitan dengan poligami. Jadi, mari sama-sama kita menghayati kisah di dalam video ini. InsyaAllah. Selamat menonton semua video daripada kami yang berkaitan dengan poligami. Terima kasih kerana menonton dan selamat menonton. Assalamualaikum. Si ada ceramah yang best-best. Ada ceramah yang best-best ke cuma poligami. Pasal suami diri isteri tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sidang penonton yang hadiri pada hari ini serta yang berada di rumah. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendengari serta menghadiri majlis ilmu pada hari ini. InsyaAllah para penonton semua dirahmati serta diberkati oleh Allah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ustazah Azila dengan topiknya yang bertajuk poligami. Saya tahu tajuk ini seronok tetapi dalam masa yang sama dia agak menyeramkan dan terdapat sebahagian para wanita yang tidak gemar dengan tajuk ini. Dan tajuk ini juga terdapat pelbagai persepsi dalam kalangan masyarakat. Ada yang cenderung, ada yang tidak cenderung, ada yang suka, ada yang tidak suka. Baiklah. Seperti yang kita tahu, poligami ini adalah sesuatu yang telah dibenarkan oleh syarak dan ada dalam syarak. Yang pertama sekali saya akan menekankan dengan maksud poligami. Apa yang dimaksudkan dengan poligami? Baiklah, poligami adalah berasal daripada perkataan Yunani iaitu gabungan dua perkataan yang bermaksud poli. Poli adalah bererti banyak dan gami bererti perkahwinan. Dari segi istilah pula adalah sistem perkahwinan yang mana seorang lelaki mengawini isterinya dengan lebih seorang isteri dalam kadar maksimum 4 orang sahaja. Baiklah, pertanyaannya ada mengatakan kalau lelaki itu kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin. Adakah itu dinamakan poligami? Tidak ya para penonton. Itu tidak termasuk dalam maksud poligami. Yang dimaksudkan poligami adalah lelaki mengawini seorang demi seorang perempuan dalam waktu yang sama dan maksimumnya adalah 4 orang sahaja. Tidak lebih ya wahai lelaki. Iaitu ada isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat. Baiklah, jika seorang suami itu mempunyai keinginan untuk mengawini perempuan yang lain, tetapi dia sudah
untuk diceraikannya. Dan kemudian barulah dia boleh mengawini perempuan yang diingini baru itu. Jelas tak para penonton? Alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan dengan hukum poligami. Hukum poligami pada asalnya adalah harus, namun dia akan jadi makruh, sunat dan haram mengikut keadaan atau suasana seorang lelaki untuk berpoligami. Hukum sunat bagi seorang lelaki untuk berpoligami adalah ketika seorang perempuan mempunyai sakit seperti mandul tidak dapat melahirkan anak. Namun lelaki itu mengkehendaki anak, tapi perempuan itu tidak boleh melahirkan anak. Jadi sunat untuk dia berpoligami. Baiklah, yang seterusnya hukum berpoligami makruh adalah kerana seorang lelaki ingin menambahkan isterinya, bukan kerana keperluan seperti dia ingin menambahkan keseronokannya semata-mata dan dia yakin bahawa dia tidak akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, maka hukumnya adalah makruh. Seterusnya, hukum berpoligami adalah haram kerana seorang lelaki mengetahui bahawa dia yakin dan tidak akan berlaku adil kepada isteri-isterinya tapi dia tetap berdegil untuk berpoligami, maka hukumnya adalah haram kerana ini telah memudaratkan orang lain. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang bermaksud kita tidak harus memudaratkan dan kita tidak harus saling memudaratkan. Wahai penonton sekalian, para wanita serta para lelaki, kamu harus mengetahui bahawa jika seorang suami kamu mengakad nikah bagi hukum yang kedua dan ketiga tadi, iaitu hukum makruh dan haram, kamu harus mengetahui bahawa akad itu sah. Walaupun hukumnya haram, namun akad nikah itu tidak akan terbatal. Hanya hukum sahaja makruh ataupun haram. Sila ambil perhatian. Persoalannya, apakah keadilan yang dituntut oleh isteri-isteri kepada si suami? Ada 5 keadilan yang dituntut oleh isteri-isteri kepada si suami. Yang pertama adalah keadilan nafkah, yang kedua keadilan tempat tidur, yang ketiga keadilan tempat tinggal, yang keempat pergaulan baik dan yang kelima melaksanakan kewajipan si suami terhadap isteri-isterinya dengan baik. Baiklah, sesuatu perkara pasti ada hikmahnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, hikmat bagi poligami ada 2. Yang pertama, menjaga kesucian si suami yang ingin mengahwini lebih daripada satu perempuan. Yang kedua adalah menjaga wanita-wanita tidak diburu oleh lelaki-lelaki yang tidak bertanggungjawab. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan keadaan yang dibenarkan untuk berpoligami. Yang pertama adalah jika seorang lelaki punya keinginan yang sangat tinggi tetapi wanita tersebut tidak punya keinginan bersama suaminya, hal ini kerana dia mempunyai penyakit ataupun dia mandul. Yang kedua adalah jika berlaku peperangan. Yang ketiga adalah jika wanita atau lelaki itu mempunyai perasaan yang saling mencintai antara satu sama lain. Seterusnya saya akan terangkan hukum pembahagian malam bersama-sama isteri. Yang pertama sekali, para penonton perlu tahu apa yang dimaksudkan al-qasmu dan al-qismu. Al-qasmu maksudnya adalah membahagikan, manakala al-qismu bermaksud bahagian atau habuan. Baiklah, hukum al-qasmu di antara isteri, iaitu hukum bermalam di antara isteri adalah sunat, bukannya wajib. Tetapi jika si suami bermalam di salah satu rumah si isteri, maka ia wajib juga untuk bermalam di rumah isteri-isteri yang lain. Firman Allah SWT yang bermaksud, jika kamu tidak mampu untuk berlaku adil, iaitu ke atas isteri-isteri kamu, maka iaitu berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau iaitu pakailah hamba-hamba perempuanmu yang dimiliki. Baiklah, saya akan teruskan dengan menerangkan cara-cara pembahagian bermalam dilakukan oleh suami. Yang pertama, suami haruslah memperuntukkan satu malam dan sehari sebelumnya atau selepasnya bagi setiap orang isteri-isterinya.
Yang kedua, jika si suami tinggal bersendirian, dia haruslah memanggil kesemua isteri-isterinya untuk datang menemuinya mengikut giliran masing-masing. Lebih baik jika si suami mendatangi ke rumah isteri-isterinya dengan sendiri mengikut giliran masing-masing. Jika si suami telah bermalam di salah satu rumah si isterinya, maka si suami wajib untuk bermalam di rumah isteri-isteri yang lain. Sila ambil perhatian wahai si laki. Si suami juga haruslah menetapkan giliran bermalam selama 2 atau 3 hari bagi seorang isteri. Siang hari, si suami haruslah pergi ke rumah isteri yang bukan gilirannya jika ada keperluan, dan dia tidak boleh berada di situ dalam tempoh masa yang lama. Dan jika di malam hari, si suami tidak dibenarkan untuk pergi ke rumah yang tidak mempunyai giliran pada malam itu jika tiada keperluan. Tetapi jika ada keperluan atau kecemasan, ia dibenarkan seperti sakit ataupun kebakaran. Seterusnya, si suami wajib dikhususkan untuk 7 hari bermalam bersama si anak dara yang dikahwini, manakala si suami wajib bermalam bersama janda yang dikahwininya selama 3 malam berturut-turut. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, kamu haruslah bermalam 7 malam bersama anak dara dan 3 malam bersama janda. Dan akhir sekali adalah hikmat melakukan penggiliran bermalam adalah yang pertama, dapat membentuk kasih sayang antara suami dan isteri-isterinya. Dengan ini dapat menyerahkan silaturahim antara madu-madunya. Yang kedua adalah supaya tidak berlaku perbalahan atau perselisihan faham antara si madu-madu atau si isteri-isterinya. Oleh itu pentinglah untuk kita melakukan perbahagian malam yang adil, serta si suami haruslah berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam segi nafkah atau sebagainya. Alhamdulillah, tamat sudah penjelasan saya pada hari ini tentang berpoligami. Sesungguhnya berpoligami itu indah, tetapi dalam keindahan itu pasti ada kesukaran. Tetapi dalam kesukaran itu pasti ada hikmahnya yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wanita, para lelaki sekalian, saya ingin nasihatkan pada sini terutamanya kepada kaum lelaki, iaitu jika kamu tidak mampu untuk berlaku adil kepada isteri-isteri kamu, kamu tidak haruslah untuk berpoligamikan. Sesungguhnya berpoligami ini memang mudah, tetapi tidak mudah yang kita fikirkan. Sesungguhnya keadilan itu amat mementingkan dalam berpoligami. Jika kamu tidak mampu untuk berlaku poligami, kamu tidak harus untuk berpoligami, kerana kamu akan jatuh kepada hukum haram atau hukum makruh. Sesungguhnya jika haram itu adalah berdosa besar. Baiklah para lelaki, jika ingin berpoligami, fikir-fikirkanlah. Jika kamu tidak punya keyakinan untuk berlaku adil kepada isteri-isteri kamu, maka tidaklah kamu berpoligami. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa bersama saya bagi mendengar ceramah tentang berpoligami pada hari ini. وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي.
Hello? Assalamualaikum, Deja. Waalaikumsalam. Ya, saya. Deja tengah sibuk ke? Siapa ya? Wan ada sesuatu perkara yang ingin berkongsi dengan Deja. Oh, Wan. Ya, Wan. Kenapa, Wan? Berkaitan dengan hal pribadi Wan dan juga hal pribadi suami Wan. Wan mempunyai masalah dengan suami Wan. Ya, ya ke? Kenapa, Wan? Adakah cara-cara dalam Islam telah tetapkan bagi si suami untuk melakukan perbahagian bermalam mengikut syarak? Boleh tak Deja terangkan kepada Wan? Wan sangat keliru, bercelaru. Apa? Cara-cara pembahagian dilakukan? Banyak cara-cara dia ni. Dia rasa dia tahu cara-cara macam mana nak bagi Wan faham dengan lebih jelas. Apa kata Wan cuba tengok video ni. Nanti dia hantar dekat WhatsApp atau Telegram. Okey? Allah video ni dapat membantu Wan dalam mengurus kehidupan apabila telah berpoligami lah. InsyaAllah kalau suami Wan jadi nak berpoligami. Kalau tak jadi bolehlah berkongsi ilmu ini kepada kawan-kawan yang sedang berpoligami. InsyaAllah. Wallahualam. Jadi jangan lupa tengok video yang Deja nanti nak hantar ni. Okey. Wan terharu sangat kerana mempunyai kawan baik seperti Deja. Kerana sentiasa ada bersama Wan dalam keadaan Wan susah ataupun senang. Keadaan Wan jatuh, keadaan Wan bangun. Deja selalu ada bersama Wan. Baiklah Deja. Alhamdulillah dan terima kasih Deja kerana telah memberi penerangan yang sangat jelas kepada Wan berkaitan persoalan-persoalan yang Wan tanyakan tadi. Okey, sama-sama. Deja sedia membantu sebagai seorang sahabat. InsyaAllah kita sama-sama bersabar dan sama-sama mendoakan yang terbaik untuk suami kita. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton semua, bersama saya Ustazah Hadijah. Hari ini Ustazah akan terangkan bagaimana cara-cara untuk membahagikan malam dalam berpoligami. Baiklah, bagi penjelasan yang lebih ringkas dan padat, mari kita sama-sama saksikan kisah ini. Selamat menonton. Yang abang nak tanya lah. Boleh tak kalau abang berpoligami? Sebab kan abang dah ada harta. Harta abang banyak. Kan? Banyak-banyak. Sebab tu je lah yang wanita nak kan selama ni. Okay. Lepas tu abang boleh berlaku adil. InsyaAllah. Apa? Abang nak kahwin lagi? Abang nak berpoligami? Ya betul abang ni. Tapi abang pun kena tahu macam mana nak bahagikan pembahagian malam dengan isteri abang nanti. Lepas tu, kalau abang nak tahu, setiap isteri abang tu kena berlaku adil lah. Setiap orang akan dapat satu hari, satu malam. Satu hari, satu malam. Tak boleh lebih daripada tu. Kecuali abang punya arahan lah. Tapi abang kata abang nak berlaku adil. So, kalau contohnya, kalau abang dengan saya, time tu abang kerja sepanjang malam. So, maksudnya malam tu abang tak ada dengan saya. Siang esoknya, abang kena dengan saya. Sampailah malam tu. Kalau abang tidur dengan isteri yang kedua, abang kerja sepanjang waktu siang. Jadinya, waktu malam tu, abang dengan dia lah. Sampai esok siang ni. Faham tak? Kalau tak faham, abang memang tak layak nak berpoligami. Kalau abang nak berpoligami, saya ikut je. Saya takut menderhaka dengan suami. Oh, macam tu ke? Kalau macam tu, abang rasa abang boleh. Satu hari satu malam abang layan. Jangan risau. Malam ni aku tidur dengan siapa? Siang esok aku dengan siapa? Aku seorang-seorang kat rumah ni. Boleh je kan panggil? Call kan? Call. Tak tekan. Hello. Lima, boleh tak datang dekat rumah abang? Sebab malam ni giliran Lima. Nanti datang.
giliran malam ni giliran Fatimah. Alah, lebih baik aku pergi rumah dia. Kan sebab malam ni giliran dia dengan sampai esok siang. Sebab saya ni suami yang misali. Saya tak nak susahkan isteri saya penat-penat datang sini. Dia kan wanita yang melahirkan anak 9 bulan 9 hari. Kesian dia. Lima, tunggu kejap abang nak call someone kat luar. Oh, yelah bang. Yelah, pergi. Aku nak call Fatimah suruh dia datang kat rumah Lima. Aku tak kira. Hello? Belum. Hello. Lima. Datang kat rumah Lima sekarang. Abang nak kau datang kat rumah Halimah. Aku nak kau datang dekat rumah Halimah sekarang. Tak kira. Tak nak cari isteri yang nusyus kan? Ikut je arahan. Okey, macam tu lah isteri abang. Okey, bye. Senang juga nak umpan isteri aku ni. Mati aku. Lima, kau buat apa kat sini? Lima? Kau tu lah kenapa? Ni kan rumah aku. Kau tu yang kenapa datang kat sini? Suami kau lah suami kita lah yang suruh aku datang sini. Kenapa? Bukan salah aku. Ya, abang ni. Jadi semua isi abang ada kat sini Sekejap, abang kira. Timah, Lima, Saloma, Aminah, Mimi dengan Putih mana? Abang ni apalah? Mimi dengan Putih kan kucing. Buat apa nak suruh dia masuk dalam bilik ni? Lah kan. Ya apalah abang ni. Lagi satu abang ni dah kenapa tak pakai semata. Tapi kan nampak handsome pula tak pakai semata. Lah. Abang lupa pakai semata. Ya ke? Ada je ni semata. Oh, handsome tak apalah. Biar je abang tak pakai semata. Lima. Mina nak tanya lah. Kita bukan tak boleh ke semua isteri dalam satu bilik? Bukan tak boleh ke? Mina, memanglah tak boleh. Ni contoh je. Ya Mina, ni contoh je. Jadi, macam mana dengan sketsa yang ditontonkan tadi? Adakah anda faham? Mesti faham je lah. Jadi, suami-suami di luar sana perlulah berlaku adil. Walau bagaimanapun, menetapkan giliran melebihi 3 ataupun 2 hari adalah diharamkan kerana ianya boleh membebankan para isteri. Bagi memulakan giliran bermalam di rumah salah seorang daripada para isteri, suami wajib melaksanakan undian. Ini dilakukan supaya suami tidak melebihkan salah seorang daripada mereka. Giliran seterusnya juga ditentukan melalui undian. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, iaitu apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, sama ada 2, 3 ataupun 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Saya ucapkan semoga video ini dapat membantu anda dalam menentukan giliran bermalam untuk para isteri anda. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.